Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 6 memilih tajuk Tenaga Nasional Berhad bagi BPMN 3103 Seminar Pemikiran Pengurusan. Saya Muhammad Azmi bin Maknoh 266040. Pengenalan mengenai organisasi. Elektrik diperkenalkan di Tanah Melayu pada akhir abad ke-20 dan menurut sejarah penjanaan kuasa boleh disusur kembali bermula di kawasan pelabuhan yang terletak di Selangor. Pada tahun 1990, Syarikat Tenaga Nasional Berhad (TNB) telah ditubuhkan melalui penswastaan Lembaga Elektrik Negara (LLN). Syarikat Tenaga Nasional Berhad (TNB) merupakan pembekal elektrik yang terbesar di Malaysia dan dikenali di Asia. TNB juga berperanan dalam penyediaan perkhidmatan kejuruteraan, pembinaan perolehan produk daripada logik kuasa, pengeluaran dan pemasangan suis bervoltan tinggi, melakukan penyelidikan dan pembangunan produk serta pelambungan arang batu. TNB turut memberikan khidmat dalam bidang pendidikan melalui Universiti Tenaga Nasional. TNB terus memainkan peranannya dalam memacu negara ke hadapan dengan menjana tenaga yang boleh dipercayai dan mampu milik kepada orang ramai dan perniagaan serta maju serta mampan selaras dengan strategi utama TNB. TNB juga telah disenaraikan di Bursa Malaysia di bawah pasaran utama dan telah berkembang untuk menjadi pengeluar tempatan yang bertanggungjawab terhadap pihak berkepentingan dan pasaran untuk meningkatkan kehidupan 33 juta rakyat Malaysia. Seterusnya, latar belakang organisasi melihat kepada teras perkhidmatan Tenaga Nasional Berhad adalah syarikat monopoli yang membekalkan tenaga elektrik secara menyeluruh di Malaysia. Visi Tenaga Nasional Berhad adalah untuk menjadi pembekal utama tenaga lestari penyelesaian di Malaysia dan antarabangsa. Menjelaskan matlamat Tenaga Nasional Berhad bukan sahaja ingin mengembangkan perniagaan mereka di Malaysia, malah mereka mahu mengembangkan di peringkat antarabangsa. Tenaga Nasional Berhad juga telah menyediakan beberapa perancangan strategik yang tertumpu pada tenaga yang lebih besar, iaitu seperti pelepasan gas rumah hijau yang sifat bersih dan mengembangkan teknologi hijau yang baru muncul termasuk hidrogen dan tangkapan penggunaan karbon CCU dan bebas arang batu sejauh menjalankan pelaburan daripada menghasilkan produk baru. Misi utama Tenaga Nasional Berhad adalah kami beriltizam untuk mencapai kecemerlangan dalam produk dan perkhidmatan untuk memberikan mutu perkhidmatan yang berkualiti terhadap pelanggannya. Bagi mencapai matlamat misi ini, 6 nilai teras telah diterapkan oleh Tenaga Nasional Berhad dalam mengetengahkan organisasi Tenaga Nasional Berhad, iaitu integriti kerjasama, profesionalisme, mengutamakan pelanggan berwawasan dan prihatin. Tenaga Nasional Berhad juga telah mengamalkan dasar pengurusan berintegrasi dan kerana menyebabkan beberapa polisi dan prosedur yang berkaitan telah digubal untuk memastikan etika dan prinsip mekanisme kawalan dalaman diterapkan dalam operasi perniagaan sekaligus dalam mencapai objektif sebenar syarikat dan matlamat syarikat. Antara beberapa kod etika yang diperkenalkan oleh Tenaga Nasional Berhad adalah dasar etika, integriti Tenaga Nasional Berhad, dasar kerahsiaan, polisi pengurusan risiko, polisi pengurusan aset dan lain-lain lagi. Di dalam organisasi permasalahan sering berlaku. Tenaga Nasional Berhad juga termasuk dan tidak terkecuali. Beberapa aspek dijadikan faktor yang mendorong pada wujudnya masalah dalam organisasi. Tenaga Nasional Berhad juga telah mempunyai masalah tekanan kerja, masalah integriti di dalam Tenaga Nasional Berhad melibatkan tingkah laku pekerja seperti pengambilan bahan terlarang, konflik berkepentingan, rasuah penyelewengan dan sebagainya. Sebagai contoh, pada tahun 2018 terdapat kes yang telah dibicarakan oleh kaki tangan melibatkan kaki tangan Tenaga Nasional Berhad yang telah membuat tuntutan palsu bernilai ribuan ringgit. Setiap individu dalam organisasi perlu mengawal tingkah laku mereka dan sentiasa mengamalkan etika yang baik dan meletakkan disiplin dan kekuatan mental yang tinggi supaya dapat mencapai tahap etika yang dikehendaki oleh organisasi.
Perbuatan yang tidak beretika akan menyebabkan imej tenaga nasional berhad tercela dan tidak seiring dengan nilai-nilai teras tenaga nasional berhad beretikan. Masalah tekanan kerja pula merupakan isu kronik yang sering berlaku dalam setiap organisasi. Menurut Attorney pada tahun 2010, tekanan telah ditakdirkan sebagai desakan, paksaan dan keadaan di mana seorang terpaksa menanggung beban yang amat sukar dalam organisasi ini. Cara menanganinya akan memberi impak dalam pengurusan organisasi kepada para pengurus yang memainkan peranan yang penting dalam memantau para kaki tangan di bawah persiliaan para pengurus. Impak dan tekanan kerja yang tinggi boleh mengakibatkan seseorang itu mengalami kesukaran untuk fokus kepada kerja, hilang keyakinan serta hilang minat untuk hadir ke pejabat. Oleh itu, kesihatan para pekerja di bawah organisasi haruslah dititik beratkan untuk tidak mengganggu tahap persembahan kepada nilai-nilai kerja yang dipraktikkan. Walau bagaimanapun adalah menjadi tanggungjawab kepada seorang pengurus untuk memastikan kesejahteraan, kesihatan dan kebajikan pekerja di bawah Kod Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 serta Polisi Keselamatan dan Kesihatan Tenaga Nasional Berhad seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang. Salam sejahtera, saya Vinisha Supriman, nombor matrik 274672. Hari ini saya ingin membentangkan tentang punca masalah TNB. Pertama ialah integriti. Integriti ialah punca berlaku dalam organisasi TNB adalah disebabkan sikap pekerja dan organisasi juga. Punca utama ialah disebabkan oleh sikap pekerja itu sendiri dalam cara mengendalikan urusan kerja atau urusan syarikat. Pekerja yang terlibat dengan masalah integriti ini mempunyai sikap yang tidak jujur, mementingkan diri sendiri serta sikap tamak yang menguasai dirinya. Golongan ini hanya menumpukan kepada kepentingan diri berbanding kepada organisasi. Kebanyakan individu yang terlibat mempunyai masalah kewangan dan terpaksa memilih jalan mudah untuk menyelesaikan masalah utang yang dihadapinya. Punca masalah kedua ialah kelemahan dari segi penguasai nilai korporat. Lembaga pengarah dan pihak-pihak pengurusan tidak dapat memegang misi yang merupakan kunci untuk menyelaraskan etika dengan nilai para pekerja bawaan. Keadaan ini boleh dianggap sebagai cabaran untuk mengukur sesebuah organisasi. Sebagai contohnya, kekurangan penerangan terhadap integriti dan etika organisasi juga. Terdapat sesetengah pekerja juga tidak jelas mengenai polisi dan misi dan visi sebuah organisasi dan tidak kesederaan diri tentang etika dan integriti kerana tidak menerangkan secara terperinci atau latihan setiap tahunnya. Seterusnya, bagi masalah tekanan kerja yang sering terhadap para pekerja TNB ialah kebanyakan berpunca daripada beban kerja yang terlalu banyak, masalah pekerja yang terlalu panjang, beban kerja yang berat. Keadaan ini juga tidak selamat semasa pekerja serta konflik dengan rakan sekerja atau pihak pengurusan atasan. Selain itu, terdapat juga beberapa isu lain yang diperkenalkan potensi terhadap tekanan di tempat kerja, antaranya ialah perubahan pengurusan, kekurangan sokongan, konflik peranan dan trauma juga. Untuk pelaksanaan penyelesaian masalah, terdapat beberapa teori yang boleh diaplikasi dalam penyelesaian masalah. Antaranya ialah teori organisasi klasikal yang diperkenalkan oleh Andy Fayol
Teori ini ialah teori organisasi klasik boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah integriti dan tekanan kerja kerana teori ini memfokuskan kepada pengurusan organisasi dan menitikberatkan kepada fungsi dan prinsip organisasi, kepimpinan serta teori organisasi juga. Terdapat 5 fungsi pengurusan yang telah ditafsirkan iaitu pengorganisasian, perancangan, penyelaraan, pengarah dan kawalan. Prinsip FIRE boleh digunakan sebagai asas sistem pengurusan kerana prinsip ini amat hebat dan sangat praktikal untuk dipraktiskan dalam sesebuah organisasi. FIRE telah mengeluarkan 14 prinsip umum sebagai panduan kepada pengurus bagi menyelesaikan masalah dalam menguruskan organisasi juga. Seterusnya, terdapat beberapa prinsip penting yang boleh digunakan menyelesaikan masalah integriti yang dihadapi oleh pekerja TNB. Prinsip seterusnya ialah TNB mempunyai pendedakan hierarki organisasi yang jelaskan arah para pekerja dapat memahami aliran kuasa, sikap yang boleh memberi arahan dan siapa yang patut menerima arahan. Sekiranya prinsip-prinsip ini diikuti dan dipegang kuat oleh pengurusan tertinggi TNB, para pekerja akan sedar tentang tanggungjawab sebagai pekerja dan organisasi juga. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhannya, sebuah organisasi haruslah memegang prinsip berintegriti agar dapat membantu memupuk persekitaran kerja yang terbuka dan positif. Bahkan ianya juga dapat memberi impak yang positif kepada individu, organisasi dan juga perniagaan. Umumnya, prinsip berintegriti juga berperanan untuk melahirkan seseorang yang kekal berdisiplin, positif pada diri sendiri serta dapat membantu meningkatkan prestasi organisasi. Kesimpulannya, amalan pengurusan yang baik perlu diberi perhatian oleh semua peringkat dalam organisasi. Pihak pengurusan dan pasukan pekerja juga berperanan masing-masing selaras dengan strategi dan pelan tindakan yang telah dibentuk ke arah pencapaian matlamat organisasi. Sekian daripada kami. Terima kasih.